Secara keseluruhannya, peringatan yang berterusan mesti diberikan bukan sahaja kepada pimpinan. Kerana ada yang menyangka bahawa peringatan ini adalah untuk pimpinan semata-mata. Bahkan peringatan juga perlu diberikan kepada seluruh kalangan yang ada dalam jagaan kita, termasuk ahli dan penyokong kita, bahawa mentadbir negeri dan negara ini adalah merupakan suatu amanah yang perlu diuruskan dengan cermat dan mempunyai seninya yang tersendiri, dan bukannya sebagai suatu ghanimah setelah kita selesai di medan pertempuran. Tekunilah pesanan Nabi SAW yang kita kasihi di saat selesai perang Hunain, apabila ada di kalangan Ansar yang tidak berpuas hati sehingga mengungkapkan ungkapan kepada Nabi SAW yang mulia itu, Rasulullah tidak adil apabila harta rampasan perang Hunain dibahagikan hanya kepada mereka yang baru masuk Islam, di mana sebagian mereka adalah dari Quraisy Mekah dan sekitarnya, dan tidak diberikan kepada kelompok Ansar dan Muhajirin yang bersama Nabi SAW daripada awal. Berita ini disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Sa'ad, yang melaporkan kepada Rasulullah SAW berkenaan rasa tak puas hati golongan Ansar, di mana Sa'ad menyebut kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya perkampungan ini daripada Ansar, dan mereka telah berkecil hati di atas tindakan engkau ya Rasulullah dengan harta rampasan perang yang diperolehi. Engkau memberikan kepada kaum kamu dengan pemberian yang cukup banyak, sedangkan golongan Ansar tidak memperolehi barang sedikit pun." Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya dari Ansar dan Muhajirin. Rasulullah SAW menyebut kepada mereka, "Kamu marah, saudara-saudara Ansarku, hanya kerana sekelumit harta dunia yang hendak kuberikan kepada orang-orang yang perlu diambil hatinya agar mereka sudi masuk Islam, sedang keislamanmu sudah dapat dipercayai. Tidakkah kamu rela, saudara-saudara Ansar, bahawa apabila orang-orang itu pergi membawa kambing, membawa unta, sedang kamu pulang membawa Rasulullah ke tempat kamu?" Tanya Rasulullah kepada sahabat Ansar, "Demi dia yang memegang hidup Muhammad, kalau tidak kerana hijrah, tentu aku termasuk golongan Ansar. Jika orang menempuh suatu jalan di celah gunung dan Ansar menempuh jalan yang lain, nescaya aku akan menempuh jalan Ansar. Allahumma ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak-anak Ansar dan cucu-cucu Ansar." Kelompok Ansar yang mendengar ucapan Nabi SAW menitiskan air mata, menangis, diperingatkan oleh Rasulullah sedemikian rupa. Sebagai peringatan kepada kita semua, sejarah juga telah menunjukkan begitu ramai pemimpin dunia apabila mendapat kekuasaan, mula kepeningan, bahkan meleburkan fikrah perjuangan Islam yang ada dalam diri mereka. Ketika inilah jamaah yang kita berada dalamnya ini mestilah memainkan peranan untuk membetulkan hala tuju kepimpinan, memandu pentadbiran dan pelaksana agar mengikut fikrah parti yang memerintah atau kerajaan campuran yang bertanggungjawab. Di sinilah kebijaksanaan perlu dilaksanakan. Apabila kita berdepan dengan bermacam latar belakang, ideologi dan rasa hati yang berbeza dalam rakan parti yang membentuk kerajaan campuran, terutama di peringkat persekutuan, tidak orang yang berada di federal, di persekutuan, mempunyai fikrah atau berfikiran sama seperti kita. Tidak semua orang memahami dan mendasari perjuangan bersusah payah, berrehlah, bermuqayyam, bertamrin seperti kita.
maka sikap tolerasi dan tegas perlu disesuai dan ditimbang-timbangkan dengan ilmu dan seninya yang tersendiri, supaya akhirnya parti ini menjadi anggota kerajaan yang berkesan. Dan yang paling penting ialah kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala.